Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 12 Mac. Lebih 900 anggota bomba baharu grade KB-19 akan mula ditempatkan di Balai Bomba Seluruh Negara pada Julai depan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, seramai 968 pelatih kini sedang menjalani kursus sijil sains kebombaan KSSK dengan 710 orang ditempatkan di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia di Terengganu, 148 di Sabah dan 110 di Sarawak. Menurut beliau, pelatih tersebut merupakan antara 1,000 pelatih yang telah lulus pelbagai ujian tapisan dan temuduga daripada 120,000 permohonan yang diterima JBPM. Jelasnya daripada 1,000 pelatih tersebut, 968 merupakan pelatih grade KB-19 manakala selebihnya merupakan pelatih grade 29 dan 41 yang menjalani latihan di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah. Dan mereka akan menjalani 4 bulan setengah kursus asas ini sehingga ditauliahkan. Ini sebagai salah satu syarat untuk pengesahan dalam jawatan dan pada masa yang sama juga adalah sebagai permulaan untuk kita mentransformasikan mereka ni daripada seorang orang awam menjadi certified firefighter. Pelatih tersebut telah melapor diri pada Februari lepas dan bakal ditempatkan di 325 balai bomba dan penyelamat di seluruh negara. Beliau menyatakan demikian pada majlis perjumpaan dan penyampaian amanat kepada pelatih KSSK Siri 1 2022 di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak di Bau. Pelatih KSSK Sarawak meliputi pelatih lelaki berumur antara 21 hingga 40 tahun dari pelbagai kaum dan bangsa termasuk Melayu, Melanau, Bidayuh Iban, Bisaya, India, Portugis dan Kadazan. Golongan wanita bukan sahaja memikul tanggungjawab yang besar dalam mengurus hal keluarga, bahkan memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan kemajuan negara. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, ini menjadikan kaum wanita menjadi seorang insan yang kuat dan cekal dalam apapun yang dilakukan. Justru Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil melihat program berbentuk perkongsian ilmu khusus untuk wanita amat bertepatan dalam membuka minda dan memberi motivasi kepada golongan itu. Beliau berucap merasmikan program perkongsian ilmu anjuran Sarakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Marudi di Dewan Suarah Marudi. Tambahnya, menerusi penganjuran ceramah motivasi ilmu itu, beliau yakin ia dapat memberi motivasi kepada wanita-wanita di luar bandar untuk berdiri sama tinggi seperti wanita di bandar. Pada majlis itu, Datuk Dr. Penguang turut menyampaikan insentif pelajar cemerlang dalam peperiksaan awam kepada anak-anak SIDS. Pengalaman berkaki ayam dan melalui jalan hutan serta menaiki perahu demi mengejar ilmu semasa-masa mudanya menjadi pembakar semangat buat Profesor Dr. Kasing Apun yang kini merupakan ahli akademik wanita Orang Ulu yang disegani dalam bidang sains. Titik itu menjadi permulaan dalam perjalanan yang panjang buat beliau hingga mendapat gelaran wanita pertama dari kaum minoriti etnik Lun Bawang mendapat ijazah kedoktoran PhD. Ikuti perinciannya bersama wartawan Debbie Amanda Padan. Pun saya adalah dari golongan etnik Lun Bawang, asalnya daripada Kampung Bamkuati di Limbang, Sarawak. Sekolah rendah di St. Edmund School, tapi sebelum saya pergi ke St. Edmund School, saya bersekolah di sekolah kampung, sekolah Bukit Lubang. Ramah dan ceria menerima kehadiran kru RTM Kuching di pejabatnya, Profesor Dr. Kasing bercerita pengalaman ketika zaman persekolahannya agak mencabar membuat beliau tidak pernah membayangkan mendapat ijazah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang mikrobiologi sehingga ditawarkan ijazah kedoktoran di University of Reading dan tamat pengajian pada 1989.
Beliau berkongsi dengan yakin bahawa pendidikan mampu membawa masyarakat keluar daripada kepompong kemiskinan, malah mampu mengubah taraf hidup terutama kalangan wanita. Katanya representasi kaum Hawa daripada golongan etnik orang Ulu dalam sesebuah organisasi adalah masih rendah. Oleh itu, wanita perlu memasuki pengajian tinggi agar dapat mendukung kuat kesaksamaan dan nilai keterangkuman wanita dalam keluarga Malaysia. Kerajaan juga kadang-kadang sukar sebab kita tidak ada pool of people yang kompeten, yang mungkin. Tetapi jika ada ada golongan wanita yang kompeten, saya rasa kerajaan harus membuat dasar gender equality itu mestilah dijadikan satu dasar, bukan hanya di peringkat pelaksana tetapi juga di peringkat profesional dan juga dalam yang membuat urusan tertinggi, even board of directors. Dilahirkan pada 1961, anak ke-8 daripada 9 adik-beradik ini mempunyai kepakaran dalam bidang mikrobiologi molekul dan mikrobiologi persekitaran, malah sudah berkhidmat lebih 27 tahun di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan kini memegang jawatan Profesor Kehormat di UNIMAS selepas bersara pada tahun lepas. Profesor Dr. Kasing yang merupakan seorang ibu kepada 2 orang cahaya mata ini turut dianugerahkan sebagai Ikon Sains Teknologi dan Inovasi 2020 bersempena Festival Sains Sarawak 2020 oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selain dilantik sebagai Ketua Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa UNIMAS selama 8 tahun, kemudian dipilih menjadi Ahli Senat UNIMAS iaitu badan tertinggi akademik di UNIMAS. Katanya, pengiktirafan yang diberikan ini menunjukkan bahawa etnik suku kaum minoriti di Sarawak, terutama golongan wanita juga, boleh setanding kaum lelaki dalam bidang sains dan teknologi. Kita nakkan pool yang lebih banyak bagi kaum etnik ini untuk mendapat pendidikan tinggi. Terutamanya saya nakkan kalau boleh ialah mereka mengambil bidang sains. Kerana bidang sains ini satu di Sarawak ini masih kekurangan pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang sains, kerana kita lihat dari statistik tahun-tahun yang dulu kekurangan menurun. Tapi nasihat saya, galakkan mereka untuk masuk ke bidang sains kalau mereka berminat. Siapa sangka dalam mengimbangkan tanggungjawab sebagai seorang ibu menjaga kebajikan suami dan anak-anak, Profesor Dr. Kasing juga berjaya menerbitkan lebih daripada 100 artikel dalam jurnal, monograf dan proceeding, termasuklah bakteria yang dikaji, antaranya Leptospira berkaitan jangkitan kencing tikus. Di mata kasar kita, wanita dilihat sebagai insan yang lemah lembut, seorang ibu, kakak, rakan sekerja dan sebagainya. Namun sebaliknya, wanita dicipta lebih daripada itu kerana wanita juga mampu menjadi tulang belakang untuk memacu ekonomi negara. Debbie Amanda Padan, Berita RTM. Ke arah meningkatkan kualiti penghasilan lagu dalam kalangan penggiat industri muzik tempatan, RTM Sarawak menganjurkan taklimat prosedur operasi standard SOP penapisan dan penilaian lagu-lagu tempatan dan etnik. Di 1,030 orang penggiat seni muzik hadir ke taklimat itu yang antara lainnya untuk membolehkan pihak panel penilaian lirik, vokal dan muzik untuk berkomunikasi secara terus dengan penggiat seni kreatif tempatan. Menurut pengurusi penapisan dan penilaian lagu-lagu tempatan dan etnik Yahya Sulaiman, sesi taklimat itu amat penting kerana penggiat seni kreatif perlu tahu mengenai SOP dan etika yang perlu dipatuhi sekiranya mahu melepasi tapisan di RTM. Ujarnya, taklimat itu dilaksanakan selepas pihaknya mengenal pasti beberapa isu-isu dan kelemahan dalam penilaian yang diadakan sebelum ini. Supaya mereka dapat menghasilkan produk yang berkualiti lah.
Jadi dapatlah kita berharap supaya lagu-lagu tempatan kita mampu bersaing di pesada seni di luar daripada Sarawak ni. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Artis Iban Sarawak Agustin Merican memberitahu program itu telah memberi peluang kepada penggiat seni untuk tahu mengenai selok-belok SOP yang perlu dipatuhi, terutama dari segi penulisan lirik sesebuah lagu. Saya berharap juga pencipta-pencipta lagu, terlebih pencipta lagu Iban agar mencipta lagu lebih matang lagi dan lebih mantap lagi untuk disiarkan secara internasional. Hadir menutup program itu adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang. Turut hadir pada program tersebut adalah Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Matno. 1,000 pelajar dari 99 buah sekolah rendah dan 9 buah sekolah menengah bahagian Serian menerima bantuan keperluan asas persekolahan menerusi program Back to School BTS. Program tersebut merupakan anjuran bersama Pertubuhan Kebajikan Dana Kita, Pejabat Residen Bahagian Serian dan Pejabat Pendidikan Daerah Serian. Berucap menyempurnakan program tersebut yang berlangsung di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak PPKS bahagian Serian, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Wilayah 2 Martin Ben memberitahu program tersebut mencerminkan keprihatinan serta komitmen padu pihak NGO dalam membantu golongan yang tidak berkemampuan. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup menambah inisiatif ini adalah selari dengan hasrat kerajaan negeri dalam memberi bantuan dan mengurangkan beban rakyat, khususnya yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Martin Ben juga meyakinkan penduduk bahagian Serian bahawa semua ahli parlimen dan adun dalam bahagian Serian akan terus berusaha dalam memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Beliau kemudiannya menyempurnakan gimik penyampaian bantuan keperluan asas persekolahan serta bakul makanan kepada 20 buah sekolah. Akhir sekali, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak melaporkan 2 kes kematian akibat COVID-19 semalam di negeri ini. 2 warga emas yang menjadi korban virus itu berumur 89 dan 78 tahun dari Sibu dan Limbang. Kedua-dua kes tersebut bagaimanapun mempunyai sejarah penyakit darah tinggi dan dislipidemia. Dalam pada itu, Sarawak terus merekodkan jumlah kes harian yang membimbangkan dengan mencatatkan 1,745 kes di seluruh negeri. Bagaimanapun, daripada jumlah itu, hanya 22 kes yang berada dalam kategori bergejala dan kritikal. JPBN turut mengesan satu kluster baru di Lubuk Antu yang diklasifikasikan sebagai kluster institusi. Kluster Jalan Batu Kaya itu merekodkan 28 orang positif dari 79 orang yang disaring menggunakan ujian rapid test kit antigen. 5 kluster masih aktif ketika ini. Sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 12 Mac. Segera lakukan ujian saringan kendiri jika anda mempunyai gejala untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat segera diputuskan. Saya Fazril Hisham Afandi, salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.